أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, pagi ini berjumpa kita sekali lagi untuk meneruskan pelajaran kita berkaitan dengan simpanan dan juga pelaburan. Okey. Untuk hari ini kita nak teruskan dengan faedah simpanan. Faedah simpanan. Okey, faedah simpanan iaitu apakah manfaat-manfaat yang kita dapat ataupun berapakah jumlah duit yang kita dapat hasil simpanan kita di bank. Sama ada kita masukkan dalam akaun simpanan ataupun akaun pelaburan. Okey. Kalau berkaitan dengan simpanan, setiap bank berbeza dia punya kadar faedah ataupun dividen. Okey, kalau faedah ni dari segi hukum, faedah haram kita makan duit faedah, duit interest, orang panggil interest. Tapi dalam sistem perbankan Islami dia ada satu lagi yang dinamakan sebagai dividen. Dividen ialah hasil daripada keuntungan bank, hasil perniagaan bank yang setiap bulan berbeza keuntungannya. Sebab kalau ikut sistem konvensional, sistem riba, ya setahun tu dia bagi lebih kurang sama, ya lebih rata. Tetapi dalam bidang perniagaan, setiap bulan dia ada mengalami keuntungan dan juga kerugian. Dalam Islam dia hentikan untung dan juga rugi. Jadi kita ambil dividen. Okay, bagaimana kita nak mengira dividen? Hari ini kita akan belajar formula-formula ataupun rumus yang kita boleh gunakan untuk mengira dividen ataupun faedah. Yang pertama sekali, kita katakan kita simpan di dalam satu bank, kita buka akaun hari Senin itu, cikgu dah terangkan bagaimana cara kita nak buka akaun di bank-bank yang berdekatan. Kali ini kita nak mengira faedah simpanan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan faedah simpanan? Faedah simpanan ialah ganjaran yang diberikan oleh institusi keuangan seperti bank kepada penyimpan. Faedah simpanan ialah ganjaran yang diberikan oleh institusi keuangan seperti bank kepada penyimpan. Okey, terdapat dua jenis faedah simpanan iaitu faedah mudah dan faedah compound. Faedah mudah ialah faedah yang dibayar atas simpanan asal sahaja mengikut kadar serta tempoh masa tertentu. Manakala faedah compound ialah faedah yang diterima daripada simpanan asal dan faedah yang dikumpul dari tempoh penyimpanan sebelumnya. Contoh faedah, kalau faedah mudah ni kita simpan 200, dikira dividen berdasarkan kepada 200 tersebut. Setelah 1 tahun kita letakkan tersimpan dalam bank. Tahun yang kedua kita compound. Compound yang maksud dia kita ambil duit basic kita, duit pokok kita 200, kita tambah dengan dividen tu dan kita kirakan dividen. Jadi dividen dia akan bertambah untuk tahun yang kedua. Itu dinamakan sebagai faedah compound. Itu dengan tahun yang ketiga, tahun yang keempat, tahun yang kelima. Okey. Kita campur lagi faedah yang kita dapat dan kita kira dia punya hasil dia. Okay. Itu nama dia faedah compound. Okay. Faedah mudah ni
kalau kita tengok dalam ini, faedah yang diperolehi akan dipengaruhi oleh kadar faedah. Okey, semakin tinggi kadar faedah setahun, semakin tinggi nilai penangan simpanan. Okey, kalau kita pergi simpan di CIMB, kita dapat katakan 3% setahun. Kalau kita simpan di RHB, kita dapat 3.25% setahun. Dia ada beza lah, 0.25. Okey. Kalau kita tengok tempoh penyimpanan, semakin lama kita menyimpan, semakin tinggi nilai pulangan yang diperolehi. Semakin lama kita letak dalam bank tu, dia semakin tinggi dia punya hasil dividen yang bank bagi. Okey. Faedah mudah boleh dikira berdasarkan kepada formula yang diberi, iaitu I sama dengan P kali R kali T. Okey, kita tengok maksud formula tersebut. Okey. Macam okay. Kita ingat ada dua faedah di sini, iaitu faedah mudah dan faedah compound. Faedah mudah dan juga faedah compound. Ada dua perbezaan tu. Okey. Tengok ni, sekarang nak present kamu. Tengok muka surat 122. Okay, dalam buku teks kamu tu muka surat 122. Okay. Terangkan kepada kamu apakah yang dimaksudkan sebagai faedah mudah, faedah compound dan juga kadar faedah tempoh penyimpanan. Okay, lepas tu kalau kita nak mengira faedah ataupun dividen yang kami simpan dalam bank, okay, kita gunakan formula I sama dengan P kali R kali T. Okay. I sama dengan P kali R kali T. Okay. Okay. Syamin. Yo. Ada geng-geng lain? Tak main cik. Ni. Cikgu tengah masuk bab ni. Bab faedah simpanan. Okey, faedah simpanan boleh tengok tu kat cikgu present tu. Dia punya hasil daripada simpanan kita di dalam bank. Okey, ni cara hari ni cikgu nak tunjukkan kepada kamu semua cara bagaimana nak kira dividen ataupun faedah dengan menggunakan formula I sama dengan P kali R kali T. I ialah faedah, P ialah principal, iaitu berapa simpanan pokok yang kita ada dalam akaun simpanan. R iaitu kadar faedah yang diberikan oleh bank. T ialah time, masa yang kita simpan berapa lama di dalam bank. Kita gunakan formula I sama dengan P kali R kali T. Okey, kalau kita nak mengira faedah di dalam akaun simpanan kita yang diberikan oleh bank, kita gunakan formula ni lah.
I sama dengan P kali R kali T. Okay. I ialah dia punya orang panggil apa? Dividen ataupun faedah. P ialah simpanan. P itu nama oleh bahasa Inggeris principal, ataupun kita punya simpanan pokok. Duit simpanan pokok kita adalah account. Okay. K ialah K ataupun R. R lah dia gunakan itu. R itu ialah rate. Dia guna bahasa Inggeris, rate. Kalau bahasa Melayu kita, kadar. Okay. Kadar faedah ikut bank. Okay. T dia punya masa, T time. Okay. T ialah time, masa. Jadi I sama dengan P kali R kali T. Ingat ni dia punya formula ni. Okay. Formula bagaimana nak mengira faedah ataupun dividen. Ingatlah P ialah jumlah simpanan. Okay. R ialah rate. Rate ialah kadar faedah. T ialah masa. Berapa lama kamu simpan. Okay. Bila kita dah hafal formula ni ikut mana pun kita kena hafal. Okay, baik. Okay, kita bagi satu situasi. Okay, kalau ikut dalam soalan ni, kita contoh satu tu. Okay. Puan Chong menyimpan sebanyak RM10,000 di sebuah bank dengan kadar faedah 2%. Okey, kadar faedah 2%. Berapakah faedah yang akan diperolehi Puan Chong selepas 2 tahun? Okay. Contoh soalan di mana seorang Cina ni, seorang Cina nama dia Puan Chong, dia pergi letak duit sebanyak, dia simpan duit sebanyak RM10,000. Bila dikatakan RM10,000, apa maksud RM10,000 duit simpanan dia, duit pokok yang dia simpan. Yang ni kalau kita ikut formula tadi, okey, itu dinamakan sebagai principal P. P ya, principal yang dia simpan ialah RM10,000. Itu principal dia. So, bank. Kadar faedah R, rate ya, kadar faedah dia yang dia bagi di sini ialah 2%. 2% ni maksudnya 2/100. Tak siap. 2% sama dengan 2/100. Okay. Masa dia 6 bulan. Bila masa kita masa dia ialah 2 tahun. 2 bulan, 2 tahun. Okey. Jadi kita dah ada dah. P ni kita dapat principal, duit yang disimpan di pokok yang disimpan dalam bank 10,000. R ialah dia punya rate yang diberi, kadar faedah yang diberi pada bank. Okey, yang diberi oleh bank lah kepada kita. T ialah masa 2 tahun. Okay, kita dah dapat maklumat ni. Kita dah dapat maklumat ni, macam mana kita nak kira faedah dia? I, kita guna formula I sama dengan PRT. Mudahan ingat, P kali R kali T. Okay, kita dapat, kita tahu berapa jumlah dividen yang Puan Chong dapat. P kita ada principal dia 10,000. R kalikan dengan R apa? R adalah dia punya rate dia 2%. Kalikan dengan tahun, 2 tahun. Okey. Kita dapat 10,000, kita potongkan. Okey. Kita dapat, dia potongkan 2 kali 2. Okey, 2 kali 2. 4 lah.
2 kali 4, 4 kali 100, 400. 400. Jadi Puan Chong akan dapat RM 400. RM 400 dalam masa 2 tahun. Ini yang Puan Chong dapat dalam masa 2 tahun. Jadi wang yang dikumpulkan simpanan dia dah jadi 10,000 RM 10,000 ditambahkan dengan RM 400. Jadi duit simpanan dia akan jadi RM 10,400. Okey. Inilah jumlah simpanan yang Puan Chong dapat dengan menggunakan kaedah apa? Kaedah mudah. Kita menggunakan kaedah mudah, bukan kaedah compound. Kalau kita gunakan compound, dia akan dapat lebih banyak perhitungan, lebih sikit. Tapi yang ni kita gunakan kaedah mudah. Okey. Ini jumlah dia dapat RM 10,400. Okey. Yang kedua, cara yang kedua, kalau ditanyakan kepada kamu, kirakan faedah compound. Kalau dia tanyakan faedah compound, Puan Chong ni dia simpan duit dia dalam bank selama 2 tahun. 1 tahun kadar faedah dia ialah 2%. Kita tengok, kita gunakan kaedah compound ni, kaedah compound. Kita tengok dia ada beza. Kalau kita gunakan faedah compound, masih lagi kita guna formula I sama dengan PRT. Jadi kita tengok tahun yang pertama. Ini tahun yang pertama. Okey. KP kita ada 10,000 kali dengan rate dia 2%. 2% kali dengan tahun yang pertama setahun. Okay, kita dapat 10,000 potong 2 ni, 100 kali 2 dapat 200 lah. Okay, dalam setahun dia dapat 200. Tahun yang kedua kita kira lagi. Tahun yang kedua, I ni I1, I tahun pertama, ni I tahun yang kedua. Tahun yang kedua, P dia masih lagi 10,000 tetapi dah campur dengan 200 ni. Dia dah campur dengan 200, dia tak jadilah 10,000, dia jadi 10,200. 10,200 kali dengan 2% kali lagi dengan 1 untuk tahun yang kedua pula. Okay, jadi kita akan dapat ni. Okay. 102 kali 2 dapat 200. Berapa pula? 204. Kok dah ada beza? RM204. Jadi untuk tahun yang kedua dia dapat RM204. Okey. Jadi jumlah dividen sama dengan 200 tambah 204. Jadi dia akan dapat 404. Okey. Okey. Jadi duit yang terkumpul dalam akaun Puan Chong sekarang dah ada berapa? 10,000
10,000 tambah dengan 404. Jadi dia dapat RM10,404. Jadi kalau dikira sebagai compound, Pancong ada lebihan sebanyak RM4. Faham? Ini beza di antara pengiraan faedah mudah untuk 2 tahun, dan juga ini cara bagaimana kita nak mengira dengan menggunakan kaedah faedah compound. Dua cara yang berbeza. Dengan syarat Puan Chong tidak mengeluarkan duit tersebut. Kal dalam simpanan selama 2 tahun, dia akan dapat RM404. Ini dinamakan sebagai dividen. Dividen ni ialah kalau kamu tengok dia punya makna faedah. Apa maksud makna faedah? Ia ganjaran yang diberikan oleh institusi kewangan kepada penyimpan. Inilah yang ganjaran yang penyimpan dapat 404 kali. Itu kalau letakkan 10,000. Kalau letakkan 1 juta, dapat banyak lah. Okey. Ini contoh bagaimana kita mengira faedah. Yang pertama faedah mudah, yang kedua faedah compound. Soalan yang kedua. Soalan kedua. Cik Puritia menyimpan sebanyak RM6,000 di sebuah bank dengan kadar faedah 3% setahun. Hitung jumlah faedah yang dia perolehi selepas 6 bulan. Nanti dia simpan dalam bank selama 6 bulan. Tadi Puan Chong dia simpan dalam bank selama 2 tahun. Kali ini Cik Punitia ni dia simpan dalam bank tak sampai setahun, cuma 6 bulan. Bagaimana kita nak kira faedah mudah? Okey, faedah mudah untuk Puan Punitia ni. Okey, yang pertama sekali kita tengok dia punya formula yang kita akan gunakan. I sama dengan P kali R kali T. Okey, kita tengok. Okey, simpanan pokok yang ada yang kita Punitia simpan ialah sebanyak RM6,000. Kita lihat. Lepas tu, kadar faedah yang bank bagi ialah sebanyak 3%. 3% ni kamu tukarkan kepada 3%, siap-siap. T masa dia 6 bulan. Okey, untuk T lah, masa ni ingat, T ni untuk tahun. Kalau 6 bulan, kita ada setengah tahun. 6 bulan ialah setengah tahun. Ingat tu, 6 bulan ialah setengah tahun. Okay. T ni unit dia untuk tahun. Masa ni dikira sebagai tahun, bukan bulan. Jangan terus kamu letakkan 6 di sini. Kalau terus letakkan 6, maksudnya kamu kali ni tak kena, tak betul. Okey, jadi kita terus kira gunakan formula tu. I sama dengan P kali R kali T. P kita ada 6,000. Kali dengan rate dia 3%. Kali dengan masa dia dalam tahun setengah. Okey, kita dapat, kita kira kosong-kosong, kita boleh matikan dia. Okey, 2 kali 1, 2 kali 3.
Nah, 30 lah. 30 kali 3 dapat 90 ringgit. Okey. Jadi dividen yang kita dapat sekarang ni ialah Encik Tuan Punitia mendapat sebanyak RM90 ganjaran. RM90 ganjaran hasil dari simpanan dia selama 6 bulan. Okey, yang ni tidak boleh menggunakan kaedah compound sebab dia kurang daripada satu tahun, tak boleh guna. Terus dapat jumlah simpanan dia. Jumlah simpanan sekarang ni berapa? Okey, jadi jumlah simpanan dia jadi 6,000, RM 6,000. Kita tambahkan dengan RM berapa? 9. Jadi dia dapat RM 6,090. Dapatlah. Okey, RM 6,990. Selesai. Baik. Seterusnya, kita tengok contoh yang last kali ini. Okay. Tengok contoh yang ketiga. Baca. Encik Gary menyimpan sebanyak RM9,000 di sebuah bank dengan kadar faedah 2% tahun. Hitung jumlah simpanan yang akan diperolehi Encik Gani sebanyak 3 tahun dan 4 tahun. Okey. Okey. Yang pertama 3 tahun, yang kedua 4 tahun. Berapa jumlah yang dia dapat? Okey. Kita kira. Dia punya, kalau kamu tengok di sini, yang pertama sekali I sama dengan PRT. Okey. Duit pokok dia yang kita Cik Gani simpan, P dia berapa P? P dia sama dengan pokok dia ada berapa ribu? 9,000. R dia, rate dia 3%. Berapa persen ya? 2%, 2%. Masa dia 3 tahun. T3. Okey, T3. Jadi guna formula lah. I sama dengan P 9,000 kali dengan R 2% kali dengan T3. Jadi kita dapat 0,0,0. Okey, 9 kali 2. Okey, kamu dapat jumlah dia 500. Kita dapat 540. 540. Dapatlah. 540 ni dia simpan selama 3 tahun. Okey. Okey, jumlah simpanan habis 3 tahun ni dia akan dapat jumlah simpanan. Cik Gani dapat ialah RM 9,000 tambah dengan 540. Ini 540 ganjaran dia ataupun faedah ataupun dividen. Jadi jumlah duit dia selepas 3 tahun 9,540. Ini dalam masa 3 tahun. Okey. Kalau dalam masa 4 tahun pula, okey, yang ni 4 tahun pula, I sama dengan P kali R kali T. P tetap sama, P dia masih lagi 9,000. R rate dia 2%. T dia 4 tahun.
Okey, 4 tahun. T dia 4 tahun. Okey. T dia 4 tahun. Okey. Okey, sekarang kita guna formula dia. P sama dengan 9,000 kali dengan 2/100 kali dengan 4 tahun. Okey, kita tengok jumlah yang kita dapat. 9,000 mati. 9 kali 2. 2 kali 4, 8. Okey, jumlah dia dapat. Dia dapat sebanyak 720. Tekan kalkulator tu dapat lah. Tekan kalkulator. Jadi jumlah simpanan dia untuk 4 tahun RM9,000 tambah dengan 720, kita akan dapat 9,720. RM9,720. Okey, nampak tak perbezaannya? Ni hasil dividen selama 3 tahun. Ni hasil dividen selama 4 tahun. Okey, 3 tahun dan juga 4 tahun. Okey, setelah 4 tahun inilah yang duit simpanan yang ada dalam akaun Cik Gani. Okey, nampak tak? Inilah kaedah-kaedah ataupun cara-cara untuk kita mengira kadar faedah ataupun kadar simpanan yang ditawarkan oleh bank dalam akaun simpanan kita. Okey. Okey, kita akan sambung seterusnya. Contoh 4, 5 dan 6. 7. Banyak lagi, banyak. Okey, contoh dia. Okey. Okey, soal contoh yang keempat, contoh yang kelima, contoh yang keenam dan contoh yang ketujuh. Kamu cuba buat berdasarkan kepada contoh-contoh yang cikgu bagi, cara pengiraan dan sebagainya. Okey, cikgu bagi. Okey, kamu cuba buat latihan untuk contoh keempat, contoh kelima, contoh keenam dan contoh ketujuh. Ada 4 contoh soalan yang kamu kena buat sebagai kerja rumah. Okey. Ada soalan nak tanya, Syamin? Oh, Syamin. Enggak ada. Yang ni soalan contoh-contoh ni kamu buat dalam buku ada di sekolah lah. Buat dalam buat dalam kertas lah. Contoh tu ada 4 contoh gitu dalam tu. Kamu cuba buat, Syamin bagi tahu kawan-kawan buat tu. Lepas tu nanti peperiksaan nanti akan hari 16 hari bulan ni. Untuk semua tingkatan 5 ada periksa. Semua tingkatan 5 ada periksa 16 hari bulan 8 Mac pukul 11 pagi lah. Dia ikut masa. Pukul 11 tu dia akan keluar soalan tu. Lepas tu dia akan on soalan tu. Pukul 12.30 habis dia pun tutup soalan tu. Kan? Dia pakai online. Jadi soalan tu melibatkan hak yang kita belajar di tingkatan 5. Bermula daripada bab apa dulu kita belajar. Kita tengok balik video cikgu bab nisbah, kadar dan kadaran 1, bab pengendalian data, bab matematik pengguna. Ada 3 bab. 3 bab tu mungkin ada 40 soalan. Jawab dalam masa 1 jam setengah. Jawapan semua dalam objektif lah. Pilih ya jawapan A, B, C, D. Tak ada pengiraan, tak ada kira asing. Kamu kira asing, kamu terus jawab ya. Dia soalan objektif. Boleh? Ada 3 bab dalam tingkatan 5.
3 bab dalam tingkatan 5. Okey, 40 soalan. InsyaAllah. Okey. 16 hari bulan ni periksa lah. 16 hari bulan ni. Berkaitan dengan pengiraan macam ni lah yang cikgu tunjukkan. Semua soalan-soalan yang cikgu buat berdasarkan kepada video cikgu. Rujuk balik video tu, itulah soalan-soalan yang akan keluar. Okey, Syamil. Ya. Itu saja untuk hari ini. Okey, kita jumpa balik semula pada minggu depan. Cikgu rasa minggu depan cikgu nak buat ulang kaji. Ulang kaji daripada bab yang kita belajar awal tahun itu sampailah ke hari ini. 3 bab. Minggu depan kita akan buat ulang kaji. Cikgu bagi soalan, lepas tu kita cuba buat, lepas tu 16 hari bulan tu kita dah boleh ambil periksa. Okey dah, Syamil? Okey. Kalau tak ada apa-apa, itu saja untuk hari ini. Jumpa balik pada minggu depan hari Isnin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, betul. Okey.